انت بقى خد ام الكراسي دي، خد الكرسي ده وانت يا عم انت طيب عشان السجن خد الكرسيين دول. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada berhampiran dengan Masjid Saidina Hussein. Kita sedang menunggu masuk untuk solat maghrib di sini. Dan hari ini saya nak bercakap tentang sejarah. Pernah dengar kan sejarah tentang apa nama? Azan. Sementara kita nak tunggu azan maghrib ni, saya teringat tentang azan yang pernah dilaungkan di Turki zaman selepas kejatuhan Uthmaniyah. Jadi kita cerita sedikit secara ringkas dia punya sejarah-sejarah macam mana azan daripada bahasa Arab ditukar ke dalam bahasa Turki. Okey, pada 1908 Sultan Hamid II diturunkan daripada tahtanya oleh kumpulan Turki muda, iaitu orang-orang yang kebangkitan pemuda-pemuda yang mahukan Turki ini dicorak dalam bentuk barat dan mereka berfahaman sekular dan yang dibantu oleh Yahudi dan Nasrani. Pada tahun itu 1908 Sultan Hamid II diturunkan daripada tahta dan selama itu hampir 10 tahun dia dikurung di dalam istana. Dan pada 10 Februari 1918 Sultan Hamid II mangkat, wafat, meninggal lah. Dan pada 1923 Turki yang dipimpin oleh Turki muda, iaitu pemerintah baru yang kepala otak mereka sekular ni, mereka mulakan menerapkan pemikiran-pemikiran sekular, tapi dalam masa yang sama mereka masih mengekalkan kesultanan. Sultan yang dimaksudkan diangkat oleh Turki muda ni tidak banyak kuasa, malah sultan yang dilantik oleh Turki muda, kumpulan Turki muda ini umpama sultan boneka, dan mereka boleh remote nak macam mana. Cuma mereka mengangkat sultan-sultan selepas itu adalah untuk mengekangkan daripada rakyat-rakyat untuk memberontak. Itu sahaja. Pada 3 Mac 1924 Mustafa Kemal Atatürk diangkat sebagai presiden Turki. Dan ketika itulah dia membubarkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Uthmaniyah. Ketika itu masa dia naik tu. Dan pada 1928 kumpulan Mustafa Kemal Atatürk yang juga disokong oleh kumpulan Turki muda ini, pada tahun itu mereka menghapuskan semua pemerintahan, menghapuskan sistem beraja dan menurunkan semua raja-raja Uthmaniyah. Dan pada hari itu dikira oleh orang-orang Yahudi adalah sebagai hari raya mereka. Mereka merayakan dengan orang Yahudi merayakan hari tersebut dengan gembira lah sebab jatuhnya Khalifah Uthmaniyah. Dan ketika Mustafa Kemal Atatürk naik menjadi presiden Turki ketika itu, dia mengharamkan pemakaian jilbab kepada orang perempuan, dan juga dia pula menyekat rakyat-rakyat Turki daripada pergi mengerjakan umrah dan haji. Dia menyekat semua rakyat-rakyat Turki untuk tidak pergi ke Mekah dan membuat haji dan buat umrah. Dan pada ketika itu juga dia mengharamkan dia mengharamkan azan di seluruh masjid di Turki menggunakan dalam bahasa Arab. Dan dia pun mula memanggil orang-orang supaya dapat mencipta satu azan baru dalam bahasa Turki. Nak dengar azan dia? Okey. Begini azannya. Kita dengarkan. Azan dalam bahasa Turki. Kita dengarkan. Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur. Şüphesiz bilirim, bildim.
tapacak. Şüphesiz bilirim, bildiririm. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim, bildiririm. Tanrımın elçisidir Muhammed. Haydi namaza, haydi namaza, haydi felaha, haydi felaha. Uykudan namaz daha hayırlıdır. Begitulah bunyi azan dalam bahasa Turki ketika zaman pemerintahan Kemal Atatürk. Dan ketika Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden, barang siapa yang mengumandangkan azan dalam bahasa Arab, muazzin yang azan dalam bahasa Arab, mereka akan ditangkap dan dipenjara selama 3 bulan sebagai hukuman. Itulah. Dan mereka yang masih ada jiwa Islam dalam diri mereka, rakyat-rakyat Turki itu, mereka mengajarkan anak-anak mereka dalam bahasa azan dalam bahasa Arab secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi sebab dia orang takut mereka ditangkap. Jadi rakyat ni takut ditangkap sebagai melawan ideologi sekular yang dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan Mustafa Kemal Atatürk juga difahamkan dan dibuktikan bahawa dia juga adalah berdarah Yahudi. Dia ni Yahudi yang mana turunan dia ni menyamar dari Islam, dan darah mereka masih lagi mempraktikkan amalan-amalan Yahudi di dalam rumah mereka. Kemudian pada 26 September 1938 Mustafa Kemal Atatürk mati. Dia mati. Ketika itulah dipendekkan cerita, pada 1949 dua ahli parlimen Turki ketika itu mengumandangkan azan dalam bahasa Arab dalam parlimen. Selepas kematian Mustafa Kemal Atatürk, baru ada 2 orang ahli parlimen berani untuk memperjuangkan kembali azan dilaungkan dalam bahasa Arab, dan dilaungkan oleh 2 orang dalam parlimen Turki tersebut. 2 orang yang saya maksudkan yang azan dalam bahasa Arab di dalam parlimen iaitu adalah Muhyiddin Ertugrul dan juga Osman Yaz. Mereka ni beranilah. Dan pada tahun 1950 suatu parti baru telah memenangi pilihan raya, yang mana parti tersebut diketuai oleh Adnan Menderes. Dialah yang memperjuangkan kembali parti baru kembali ni. Dia ada unsur-unsur Islam sedikit, dan dialah memperjuang kembali sistem-sistem Islam yang telah dibuang oleh Mustafa Kemal Atatürk. Antaranya pada 16 hari bulan Jun 1990, sehari sebelum Ramadan, dia mengumandangkan, dia mula memerintahkan seluruh masjid di Turki mengumandangkan azan dalam bahasa Arab. Itulah titik-titik sejarah macam mana azan itu dikembalikan dalam bahasa Arab selepas Adnan Menderes menjadi presiden, selepas parti Kemal Atatürk dijatuhkan. Itu sajalah yang saya dapat berkongsi pada hari ini, dan kita ada panjang lagi sebenarnya. Kita ada panjang lagi sejarah perjuangan Adnan Menderes sehinggalah dia mati di tali gantung. Nanti kita akan sambung kembali. Jumpa lagi. Bye-bye.